ya Ramadan, bulan Ramadan, berkahnya di sini. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan, berkahnya di sini. Berkain batik berbaju kasa, buat berjalan di tepi kuala. 10 hari sudah kita berpuasa, terus semangat mengejar pahala. Adik manis bersopan santun. Sudahlah santun, baik akhlaknya. Marilah tengok, marilah tonton. Rancangan borak banyak isinya. Saya ambil. Oh, sambut. Anak kecil bermain bola. Anak kita. Tersepak bola ke rumah nyonya. Jom kita start, mari kita mula. Borak hari ni, apa ceritanya? Assalamualaikum. Apa khabar semua penonton setia Borak Dulu Baru Buka? Hari ini 12 April 2022 bersama dengan 10 Ramadan 1443 Hijrah. Alhamdulillah. Dan adakah hari ini Abang Khair akan meneruskan satu hari satu ayat? Mungkin. Memandangkan sudah bersampai hari ini. Betul, melihat pada pemakaiannya. Allahu Akbar. Macam sudah bersedia. Ada harapan. Saya hari ini memang sengaja tak tukar baju saya ni. Kenapa Abang Khair? Nampak macam... Memang saya nak semua orang tahu saya sibuk hari ni. Oh. Saya dapat banyak berita. Ada kata abang pergi bertalaki. Ada dengar berita abang pergi akad nikah. Oi. Uyuh. Ada pula sensasi kata abang dah kahwin 2. Oi. Allahu Akbar. Mana Saya siapa jadi- beritanya ni? Dan dengar kata Wan ni pun dah kahwin. Allah. Sesungguhnya yang kahwin 2 itu adalah niat saya. Niat saja. Niat saya belum lagi dilaksanakan. Belum bertemu jodoh. Tapi kita kena betul-betul tabayun. Tabayun Tabayun. Bukan tibayun Jangan tibayun. Kalau tibayun, banyaklah mangsa-mangsa tibayan. Dan anda semua, para penonton semua mungkin ada pandangan, mungkin ada idea, mungkin ada soalan tentang tajuk kita tabayun. Anda boleh hubungi kami di 03-2282-8578 dan juga 03-2282-8579 ataupun WhatsApp. WhatsAppnya di 011-4047-6564. Kalau diorang tak nak WhatsApp juga, nak buat apa? Kita pergi dekat Facebook. Tinggalkan komen anda di Facebook rasmi RTM iaitu Radio Television Malaysia. Dan kenapa penonton kena hubungi kami, Bagi? Ha. Kenapa? Oh, kena hubung pasal kita dah sediakan voucher bernilai 250. Wow. Daripada pusat pakaian hari-hari. Ini benar, bukan main-main. Ini cerita benar. Tabayun tu agak-agak aja sebab ini betul. Sebab ini betul. Dah setiap hari dah terbukti dah. Betul. Dah terbukti dah setiap hari akan dapat voucher bernilai 250. Ada 2 voucher nak diberikan kalau anda terpilih sebagai pemanggil bertuah. Betul. Dan untuk nak cerita dengan lebih lanjut tentang konsep tabayun ni, kita nak persilakan. Siapa abang? Ya, dia punya tetamu hari ni, baju dia lebih kurang sama dengan kita bertiga. Alah kita sama lah. Macam mana ni? Ya, betul. So, kita persilakan Al-Fadhil Ustaz Jafri. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Masya Silakan. Allah. Sila Ustaz. Betul Ustaz. Baik. Macam Siap, apa Ustaz. kat kita pakai Ada- baju ni Ustaz ya? Tak ada ni teh ke apa ke? Sekejap Ustaz. Untuk saja. Dia punya Belum iPad Ustaz, ni. belum lagi. Belum lagi. Kali lempau orang puas hati. Jangan. Oh, Jangan. Ini untuk disclaimer maklumlah, maklum saya lah. Allah. Aging, Okey. sign of Ustaz. aging. betul. Untuk mukadimahnya, Teknologi Ustaz. kita tak tinggalkan kan? Untuk mukadimahnya mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit tabayun tu apa sebenarnya Ustaz? Konsepnya Ha. lagu mana? Lagu mana? Sebenarnya Amin, Wani dan Abang Khair, kita sekarang ni duduk pada zaman media sosial yang kita dah tak mampu untuk kawal. Maklumat sampai tu terlalu cepat dan Kena terlalu pula banyak. iPad besar gedabak ni. Jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, banyak maklumat yang kita dapat dalam kehidupan kita seharian, sama ada kita nak absorb, kita nak terima dia secara bulat-bulat ataupun apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita buat bila kita dapat apa-apa maklumat. Allah sebut dalam Al-Quran surah Hujurat ayat ke-6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kamu satu berita, kata Allah SWT, sallallahu alaihi Muhammad, daripada orang-orang fasik, maka tabayyunlah, cek dulu kesahihan berita tersebut supaya maklumat yang akan kita sampaikan kepada orang itu, sallallahu alaihi wasallam, maklumat yang tepat. Sebab Allah sebut dalam ayat tersebut, di akhirnya Allah kata apa? Takut-takut kita berlaku zalim. Sama ada zalim tu atas pada diri kita sebab mungkin dia akan merosakkan kehidupan kita, ataupun zalim kepada orang yang menyampaikan maklumat tersebut
end up-nya maklumat yang sampai itu adalah tak benar, Tak benar. dan dia membawa kisah yang tak benar, menjadi dosa kepada dia. Mungkin cerita yang dia bawa itu tentang orang lain yang akan menzalimi orang lain. Banyak perkara-perkara buruk yang akan berlaku seandainya kita dapat satu maklumat dan kita sampaikan dalam keadaan kita tak tahu betul ataupun salah. Dia Itu punya keywordnya ialah cek dulu. cek dulu. Itu penting. Dan bila kita belajar pasal Quran, Ustaz, mesti ada bab asbabun nuzul. Ya. Ada tak asbab nuzul ayat ni? Kisahnya pada ketika sallallahu alaihi wasallam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak berita-berita, cerita-cerita yang sampai sallallahu alaihi wasallam. Di antara kisah yang sangat-sangat kritikal yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku ialah fitnah yang sangat besar berlaku kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitulah fitnah kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu Ni anha. hadis ifq. Ya, waktu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam balik pada satu perangan, tiba-tiba Sayyidina Aisyah tertinggal. Tertinggalnya ceritanya duduk atas unta. Waktu itu Sayyidina Aisyah mungkin tubuhnya masih kecil. Ada endingnya Sayyidina Aisyah badan dia agak berisi ya. Tapi waktu awal tu Sayyidina Aisyah tu masih kecil tubuh dia. Kecil, ya. Waktu dalam perjalanan balik tu singgah di satu tempat, Sayyidina Aisyah rasa nak pergi buang air. Kemudian turun daripada unta dia, pergi ke tempat yang agak tersembunyi. Kemudian dia balik sampai orang nampak dia naik atas unta tersebut. Kemudian tiba-tiba rantainya terjatuh. Dia nak cari rantai Rantai dia. milik kakaknya Asma. Lalu dia turun balik daripada selit unta tersebut. Unta. Kemudian pergi. Waktu tu orang tak nampak. Waktu dia turun balik tu orang tak nampak. Okey. Apa yang berlaku lepas tu, kita let dulu, Ustaz. Let dulu. Kita bagi orang suspend kan. Ini Teruskan pun menonton. cliffhanger. Borak dulu baru buka. Barokahnya Barakahnya di sini. Sambung Take a break. cerita lepas ni. Tak pasti, jangan kongsi. Bila kita menerima sesuatu mesej, sepastinya kita perlu periksa terlebih dahulu kesahihan sesuatu maklumat sebelum kita menyebarnya kepada orang lain. Mesej yang saya dapat pun tak sempat baca. Jadi keadaan Indonesia tu nak berantai sekarang ni tak forward lah. Saya sama sekali tidak akan berkongsi mesej berkenaan kepada kaum keluarga, kenalan rapat maupun orang ramai kerana saya sendiri khawatir tentang kesahihan mesej yang saya terima itu. Bulan Ramadan, berkahnya di sini. Itu dia. Ramai sungguh pandangan-pandangan mereka di luar sana mengenai tabayun. Ingat ke dah start satu hari atau ayat dah. Ada harapan. Ada harapan. Jangan. Kita boleh buat kumpulan nasyid. Kumpulan nasyid sebab baju lebih kurang sama. Nama kumpulan nasyid tahu apa? Apa? Tabayun. Tabayun. Okey, baik. Sebelum sambung cerita tadi tu penting tu. betul. Kita jemput seorang lagi. Ya, betul. Dan beliau merupakan pembaca berita. Yup. Kan? Dan para penonton semua, kita persilakan Andy Reza. Andy Reza. Masuk Ni kena jual pantun dulu ke? Tak payah? Tak payah. Termasuk Sila. Sila. Assalamualaikum Ustaz. Andy Reza. Ya saya. Mana senang baca berita ke masuk program ni? Baca berita lebih senang. Sekarang ni muka nampak tenang tapi jantung saya macam nak bercabut sekarang. Boleh try satu hari satu ayat. Tahu jahanam tak jahanam. Bagi Abang K kali kedua dulu. Oh, ya. Ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Kali kedua. Oh. Okey, sekarang ni nak diingatkan dulu kepada penonton supaya terus Hubungi kami di talian 0322828579 dan 0322828578 dan WhatsApp-nya 011404765664, Facebooknya. RTM Radio Television Malaysia. ya. Okey. So telefon, kita nak ambil dua pemanggil bertuah ni. Betul. Ada hadiah. Menyesal. Dan kita berbalik kepada topik. Sama cerita dia, Ustaz. Sambung cerita sikit. Lepas dia turun balik tadi rantai dia Turun tu rantai jatuh. Rantai tu milik Asma, kakak dia. Lalu bila dia pergi dan tiba-tiba grup tu dah berjalan. Sebab tak perasan kata Sayyidina Aisyah dah turun daripada unta tersebut. Lalu subhanallah ada sweeper yang orang yang last Back sekali kat belakang tu back kat kan. belakang tu. Dia kalau ada barang-barang tertinggal. Dia sampai dia tengok Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha duduk dekat duduk Sayyidina Aisyah duduk macam tu je, duduk dalam pakaiannya. Dan Salih Syahmat dia sampai dia kata satu perkataan je sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia sebut. Kemudian Sayyidina Aisyah dia turunkan unta dia, Sayyidina Aisyah naik atas unta tersebut dan berjalan. Sahabat ni nama dia Safwan.
Safwan. Lalu sampailah Safwan dan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ke Madinah. Inilah peluang yang diambil oleh orang munafik. Ya. Antaranya Said Syamad, kepala munafik itu Abdullah bin Ubay lah. Lalu dia cerita bahawa Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha telah berzina dengan Safwan. Lalu berita-berita ini telah tersebar sehingga menyebabkan Nabi SAW terasa hati dan Nabi tak tegur Aisyah. tak tegur Aisyah. Kecoh satu Madinah waktu tu bercakap. Dan kita tak boleh nak imagine berita waktu tu, kisah waktu tu, sebab sallallahu alaihi wasallam Muhammad, macam mana Nabi SAW dan keluarga Nabi SAW turut ditimpa dengan fitnah. Dan yang bercakap di kalangan orang Islam sendiri pun bercakap. Dia macam Facebook masa tu lah kan. Facebook waktu tu, ya Allah Rabbi, sangat dahsyat. Betul sekali cerita sampai Itu asbab nuzul kepada ayat tadi. Ya. Tapi sampai itu pada Rasulullah tu macam mana tu Rasulullah? Dia panjang ceritanya. Dia tak ada marah lah. Nabi SAW terasa, dia terasa bahawa sallallahu alaihi Muhammad impact daripada fitnah tersebut. Bayangkan isteri, kalau isteri kita terfitnah kan, sallallahu alaihi Muhammad, tak tahu macam mana betul ke salah ke, sehinggalah turun ayat yang membersihkan nama Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Masya-Allah. Kalau terima sebagai pemberita lah, terima berita terus sampaikan je ke tabayun. Tabayun dulu. Wah. Wah, Ya, sebab kalau saya boleh kongsikan juga kepada orang ramai, para penonton semua, dalam era digitalisasi ni yang media sosial lambak, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, ada WhatsApp dan sebagainya, semua orang nak menjadi orang yang pertama menyampaikan berita. Betul. Konten yang paling penting kan. Dan bila dia cenderung untuk ketagih dengan likes, viewers, followers tu, kecenderungan untuk mereka berkongsi tanpa tabayun dulu tu lebih tinggi. Saya sebagai seorang wartawan di bilik berita, mula-mula masuk dahulu kita dah diberikan taklimat oleh senior reporters bahawa kita memang mahu jadi orang yang pertama menyampaikan berita, tapi berita yang sahih dan benar, bukan berita yang tak sahih dan tak benar. Kita perlu utamakan accuracy, maksudnya ketepatan. Sebab kadang-kala mungkin ada wartawan dia rasa dia bekerja sebagai seorang wartawan sekadar nak dapatkan duit, buat kerja dan sebagainya, tapi dia terlupa untuk fikir impak berita yang dia laporkan dan disiarkan kepada orang ramai. Saya bagi contohlah yang paling terdekat baru-baru ni, ada tular di WhatsApp dan mana-mana social media yang mengatakan bahawa penjawat awam yang tak suntik vaksin COVID-19, tak ambil booster dose, dia tak akan menerima bantuan khas RM500 yang disediakan kerajaan. Itu memberikan impak yang cukup besar sebenarnya. Tapi kalau orang yang terima bulat-bulat berita tu, dia akan mengamuk lah kan. Dia kalau pasal duit ni jangan main-main. Duit dengan cuti. Cuti raya jangan main-main. Itulah yang kedua, saya ralat juga dengan Yang kedua tu mungkin nanti simpan dulu. Okay. Simpan dulu pasal kita ada pemanggil. Okey. Sebab saya dah paksa orang call tadi. Diorang call lah. Apa suruh call? Siapa suruh panggil dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya namanya? Saya Farah dari Shah Alam. Ya, Farah. Soalannya? Soalan untuk siapa? Saya ada soalan untuk Ustaz. Oh, saya. Saya. Okey, Ustaz. Apakah hukumnya kalau kita menyebarkan berita tanpa membuat usul periksa ataupun tabayun? Adakah batal puasa atau mengurangkan pahala puasa? Bagus. Masya Allah. Bagus soalan ni. Baik, terima kasih Farah. Ada soalan lagi? Cukup lah tu. Dah hilang. Kita nak tabayun. Tabayun. Oh, itu cantik tu Kena Bagus. bulan Ramadan. Abang K, bagus soalan ni, Amin. Wani. Memang cakap macam baca berita. Ya. Baik, Allah SWT. Kita selalu bercakap tentang perkara yang membatalkan puasa, tapi tak pernah bercakap tentang perkara yang membatalkan pahala puasa. Ya. Dia beza tau. Beza? Batal puasa dengan batal pahala Pahala puasa. puasa. Sebab Nabi SAW sebut, kam min sa'im malaysa min siyami illa al-ju' wal atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa daripada puasa dia, melainkan lapar dan dahaga je. Pergi depan Allah, puasa ada bertahun-tahun puasa. Tiba-tiba tak kosong, tak ada apa, macam debu yang ditiup angin je. Sebab apa? Sebab ada perkara-perkara yang dia buat dalam kehidupan dia yang tidak menjaga perkara-perkara, menjaga yang menyebabkan hilang pahala puasa. Berbatalnya pahala. Antaranya ialah sallallahu alaihi Muhammad bercakap perkara-perkara yang buruk. Kata Nabi SAW, bila kamu berpuasa, kata Nabi SAW, maka jaga perkataan. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap yang baik-baik saja
ataupun kalau tak mampu hendaklah dia diam. Diam sudah. Dan subhanallah, di antara perkara yang menghilangkan pahala puasa, menghilangkan pahala-pahala amalan yang kita buat, ialah kita bercakap tentang orang lain ataupun disebut sebagai mengumpat. Termasuklah menyebarkan berita. Betul? Berita palsu. sahih. Sebab Nabi SAW sebut, cukuplah seorang itu digelar sebagai pendusta apabila dia menyampaikan sesuatu yang dia tak tahu kesahihannya. Dia tak tahu betul ataupun salah. Pergi depan Allah, kata apa? Kamu berbohong. Saya tak bohong. Saya dapat maklumat daripada orang. Dia kata, Saya sampaikan saja. Saya sampaikan saja. Tak, kamu berbohong sebab kamu tak cek dulu kesahihan betul itu betul ataupun salah. Sebab tu kita kena jaga. Dia taklah membatalkan puasa, tapi takut-takut dia menghilangkan Ustaz, saya nak cek dulu sekarang ni tabayun dulu. Sampai ada waktu berbuka dah sampai belum? Okey. Kita nampak gaya makin dekat. Makin Maka dengan itu kita nak ambil keberkatan waktu mustajab doa Ustaz. Betul. Silakan Ustaz baca doa sikit untuk kita dapatlah apa-apa dan kita nak doa buka puasa. Kita doa direct buka puasa dah. Fadhal Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Zal Ikram, kami berada dalam bulan Ramadan. Kami sedang berpuasa ya Allah, yang telah dijanjikan buat orang yang berpuasa tidak ada hijab doanya di sisimu ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, berilah kebaikan kepada kami ya Allah, berilah kesihatan kepada tubuh badan kami ya Allah. Jauhlah kami daripada musibah, bala bencana, ujian dan penyakit yang tak mampu untuk kami tanggung ya Allah. Ya Allah, sejahterakanlah seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ya Allah. Ya Allah, Engkau angkatlah segera wabak ini daripada negara kami ya Allah. Berilah kesejahteraan kepada kami dan kebaikan kepada kami ya Allah. Jauhlah kami daripada perkara-perkara yang tidak diingini ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, Engkau terimalah puasa kami dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Engkau jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Allah, Engkau jadikan Ramadan ini ya Allah Ramadan yang akan meletakkan kami di kalangan orang yang bertakwa di sisimu ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini Ramadan yang akan mengampunkan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, Engkau kurniakanlah kepada kami Lailatul Qadar pada tahun ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para penonton, selamat. Alhamdulillah, selesai sudah kita berbuka puasa, Abang. Alhamdulillah. Yang ditajuk oleh pertama Pusat Pakaian Hari-Hari, Betul. kedua Alliance Concord Media, Sendirian Berhad. Berhad. Terima kasih kerana menaja juara buka puasa kami. Ini baru sikit ni, kita orang kejap lagi habis program banyak lagi makan. Okey, kita nak sambung kan? Sama yang nombor 2 tadi tu. Ya betul. Apa cerita? Okey. Panjang menunggu. Nombor 2-nya, saya sebenarnya agak ralat jugalah dengan certain media dan juga pembaca yang suka baca headline saja. Saya beri contoh lah kan. Tiba-tiba esok buka mata, kita buka social media, keluar headline. Wani dan Andy kahwin. Dia akan mengejutkan mungkin boyfriend Wani dan girlfriend saya sebenarnya kan. Tapi hakikatnya headline tu tak marah. Korang suka juga tak tahu. Jangan. Kena marah kan? Terus kan? Rupanya Andy dan Wani ni cuma berkahwin dalam satu filem saja. Sikap tak suka baca konten ni sebenarnya dah membarah dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan tak baiklah kan, sebab contohnya macam yang saya katakan pada awal tadi, yang kalau kita sebarkan benda yang tak dipastikan kesahihannya akan memberikan impak yang buruk juga. Buruk pada Wani, buruk pada saya, buruk pada orang di sekitar, sekitar kami juga. Juga salah satu juga benda yang diajar dulu waktu saya mula-mula masuk sebagai wartawan juga, apa sahaja yang diberikan, informasi yang diberikan oleh seseorang, selagi kita tak pasti, kita perlu tanya sampai maksud yang ingin dia sampaikan dan tafsiran kita sama. Jangan biasa kan kalau kita jadi pengacara, ada tetamu kehormat bagi speech, dia cakap berjela-jela, lepas tu pengacara akan buat rumusan. Apa yang dapat saya simpulkan,
Tan Sri tadi bercakap begini. Oh, rupanya sebenarnya bukan begitu yang Tan Sri itu maksudkan. Jadi cuba untuk elakkan menafsir atas tafsiran kita sendiri. Jadi kalau contoh ada satu sidang media, kalau apa yang Tan Sri itu katakan tak sama dengan apa yang kita mahu tafsirkan, make sure betul-betul ada mutual understanding dan juga persefahaman terhadap Kalau makna tidak, itu. tunggulah letter of demand ke arah saman definition. Tapi kebetulan tadi saya baru buat. Saya baru buat. Tadi Tan Sri di hujung tu saya minta simpulkan. Tan Sri pun simpulkan. Jadi saya kata yang saya faham, saya kata Tan Sri cuba sampaikan ini. Betul Tan Sri? Tapi saya ada tanya macam tu lah. Saya ada tanya. Tan Sri pun ganggu. Alhamdulillah lah. Tabayun. So tak ada surat samalah. Syok. Tapi Dia Ustaz, mengangguk sebab terpaksa angguk. Habis ke terpaksa ganggu. Itu Allah Ma'alam. habis takkan nak sambung lagi pula. Salah tu. Kan? Sudah. Tapi dalam bereaksi macam mana Ustaz? Kalau dalam menyampaikan mungkin tu lah bereaksi. Okey Ustaz, kita nak bagi reaksi dulu pada pemanggil kita. Oh, ada pemanggil? Oh, ada. Oh, patutlah tak dengar. Siapa yang berada di talian sekarang? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Ceria ni Wadi. buka puasa ni. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Okay, hai Andy. Saya Puan Intan dari Puchong. Okey, soalannya? Okey, soalan dia. Okey, Ustaz ni nak bagi tahulah. Okey, macam kita ni kan selalu dengar berita-berita yang tadi Kira cakap tak berapa nak soheh kan. Lepas tu kononnya nak jadi orang pertama lepot lah kat grup family, kawan-kawan. Tapi niat tu sebenarnya tak ada pun macam tak tahulah berdosa ke tak berdosa. Sebenarnya tak ada niat apa-apa pun. Walaupun towards the end kita tahu berita tu tak sahih. So hukum dia tu macam mana tu Ustaz? Ini berdosa ke atau macam mana? Lepas tu dah family pun dia duk forward dan pengantar-pengantar tu Ustaz. Allah. Baik, Kak Itu Intan. saja soalan. Ceria betul Puchong ya. Ya, kan. Ada Okey, calon terima ada ni. kasih. Ciri-ciri pemenang ni. Ada ciri-ciri. Confirm dia dah buka puasa. Confirm dia dah buka. Baru lepas makan kurma dia dapat instant energy. Energy. Yang dia Betul, macam betul. wah Betul kan. Ustaz, dia jenis, dia forward. Dia tulis kat situ, share je. Saja. Tanya je. Kan? Dia tak berniat pun untuk memburukkan siapa-siapa. Ataupun untuk menyampaikan terus, dia share dulu. Dia pun nak tahu Baik. pasti ke tak. Dan bagi dia share tu sebenarnya nak tabayun. Saya teringat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang salli ala Muhammad, dia sebut apa? Nabi sebut Allahumma salli ala Muhammad, ada orang yang dilemparkan ke dalam neraka hanya kerana dia menyebutkan satu perkataan yang dia kata tidak ada apa-apa. Dia kata, tak ada apa-apa lah benda ni. Alah, tak ada apa lah, biasa je tu. Tu. Hanya kerana satu perkataan dia kata tidak ada apa-apa. Tapi ada juga orang yang dia masuk dalam syurga kerana dia buat satu benda atau menyebarkan satu perkataan dia kata, tidak ada apa-apa pun. Tapi sebenarnya ada apa-apa. So, indirectly sebut nak beritahu bahawa salli Muhammad dalam keadaan kita nak menyampaikan sesuatu, tolong cek dulu. Takut lagi ada seorang tu, dia pergi jumpa dengan guru dia, ni kisahlah. Dia kata, salli Muhammad, dia kata, wahai guru, saya ada bercakap tentang sesuatu yang saya tak tahu betul ataupun salah. Semua share lah ke orang. Tiba-tiba saya dapat maklumat kata benda tu salah. Kita boleh saya nak minta maaf. Jadi memang kalau kita ni berdosa dengan orang, kita kena minta maaf dengan dia. Betul. Syarat taubat nasuha Imam Nawawi sebut ada 3. Kalau kita nak taubat nasuha, nombor 1 kita berhenti daripada maksiat sebut. Nombor 2 kita azam tak mau buat lagi. Nombor 3 kita salli ala Muhammad menyesal dengan apa yang pernah kita buat. Tetapi kalau ada bersangkut dengan orang yang lain, kita kena selesaikan dengan dia. Kalau dia tak maafkan kita, masalah. Ya halal. Oh ya Allah Rabbi, dia kata, Nabi Ta'ala, dia kata apa? Dia kata, aku tak mau maafkan kamu. Susah kita sebab manusia ni payah. Lalu subhanallah dia pergi jumpa guru dia. Guru dia kata, tak apa, aku maafkan kamu. Cuma satu pengajaran. Kau balik ke rumah kamu pergi cari tu, dia panggil apa tu, rotan yang ada bulu ayam tu. Bulu ayam tu. Dia kata, ni pengajaran, dia kata. Dia panggil apa? Feather duster kan. Kat sekolah dulu kan ada tu. Lepas tu dia kata, daripada rumah kamu berjalan balik jumpa dengan saya, cabut bulu ayam tu satu. Dia ingat dia nak sampai rumah dia, nanti jumpa 3 rotan tu, jadi tak kena balik lah kan. Sampai habis lah. Tinggal rotan je, bulu tu dah habis lah. Dia kata, nah Syekh, ni Ustaz, ni rotan dia. Dia kata apa? Saya bukan nak rotan kamu. Sekarang kamu patah balik ke rumah kamu pergi cari balik bulu-bulu ayam yang bertebaran. Allahu Akbar, jahanam. Dia pergi cari, dia kata dia dapat 5 saja lain. Dia kata sambil dia menangis, dia kata apa? Dia pergi jumpa guru dia, guru saya jumpa 5 lain. Dia kata saya boleh maafkan kamu, tapi macam mana berita dah sampai pada orang? Allah. Macam mana kamu nak collect balik? Macam mana kamu nak kutip balik? Tu sebab tu kita nak menyampaikan sesuatu, tolong. Takut nanti kita ni jadi apa tahu? Nabi SAW sebut. Jadi orang yang muflis. Nabi tanya, kamu kenal tak orang muflis? Sahabat kata,
Orang muflis ni orang yang tak ada harta, tak ada duit, tak ada dinar di kalangan kami, kata Nabi SAW. Kata sahabat kata. Nabi kata orang muflis ini ialah orang yang pergi depan Allah, bawa pahala puasa dia, bawa pahala zakat dia, haji dia, solat dia, tapi dia fitnah orang, dia mengumpat orang, dia zalim dekat orang, lalu habis pahalanya diserahkan kepada orang tu, dan habis pahalanya dosa orang tu pula diambilnya. Jadi inilah orang muflis di akhirat. Jadi hati-hatilah. Jadi dalam arti kata lain, pada soalan Kak Intan tadi tu, maknanya dia kata tadi kalau dia share tu tanpa niat untuk menyampaikan lu, dia baru nak share tu pun sendiri adalah untuk tabayun. Jadi maknanya tak boleh jugalah. Maknanya Kalau dia nak check untuk tabayun lain. Jangan tanya public macam tu. Dia kena tulis kat situ, tolong Ustaz, maklumat tentang berita ni betul ataupun tidak. Siapa-siapa tolong respon sekejap. Masalah setengah-setengah. Itu cara dia. Ataupun pergi kepada orang yang pakar lah kan. Exactly. Pergi tepat kepada orang. Kalau ada masalah dengan orang tu, pergi tanya orang tu paling tidak kan. Tanya orang lain buat apa? Tanya orang lain. okay. Macam tu saja share je kan. So, kita nak tanya orang ni juga ni. Okay. Betul. Baik. Ada soalan daripada Retis. Retis? Apakah soalannya? Yep. Check it out. Push the roll button. Assalamualaikum Ustaz. Saya GP dari band Pesawat. Saya ada satu soalan Ustaz. Kalau tak keberatan pun Ustaz cuba rungkaikan kemusykilan saya inilah. So kalau macam zaman dulu kan Ustaz, zaman dulu pada zaman Rasulullah dulu, kalau macam mana mereka nak mensahihkan sesuatu berita tu? Macam dia dapat berita kan, dia nak check, betul ke tak betul ni, dengan siapa dia nak check. Kalau zaman sekarang ni lain lah, senang sikit, semua dekat ujung jari kita. Kita check telefon je, Google je dah boleh dapat. Tapi pun belum tentu sahih ke tak betul kan. So kalau macam dulu macam mana Ustaz? Lagi cabaran ni saya rasa lebih mencabar kot. Mohon pencerahan daripada Ustaz. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bulan Ramadan berkahnya di sini. Itu dia soalannya. Macam mana tu Ustaz ya? Time zaman Rasulullah tu macam mana nak sahihkan berita tu? Maknanya kalau sekarang ni dah ada je nombor nak rujuk, sila call ini. Zaman Rasulullah dulu, apa ke dia nak call tu? Nak pergi rumah orang tu pula, mana ada LRT, kereta, motor, ada unta. Maksudnya ialah berkenaan. Kepada yang berkenaan. Kalau benda tu berkaitan dengan Rasulullah SAW, mereka akan pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Kalau berkaitan dengan mana-mana para sahabat. Ada satu kisah yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi SAW, Sallallahu Alaihi Muhammad, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kenal kan? Abu Ayyub ni sahabat sempoi. Dia sebenarnya Abu Ayyub ada kaitan keluarga dengan Nabi SAW. Sebab tu bila Nabi SAW sampai ke Madinah, rumah Abu Ayyub tu Nabi SAW duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari inilah. Jadi bila kisah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tu tersebar, turut sampai kepada kisahnya kepada isteri Abu Ayyub. Biasalah kadang-kadang orang perempuan, sorry orang ni. Dia kadang cakap, sebab tu ada seorang ulama dia sebut apa? Kenapa orang lelaki kalau dia menangis dia suka tutup mulut? Tutup mata tu. Kalau orang perempuan dia menangis dia suka tutup mulut. Sebab dia kata di situlah menandakan daripada mana zahirnya banyak dosa. Orang lelaki banyak dosa dekat mata, orang perempuan banyak dekat mulut kan. Sekian terima kasih kan. Kisah perempuan tu. Lalu subhanallah, dia sampai juga berita dekat muslimah di Madinah tu, termasuk isteri Abu Ayyub. Lalu bila dia sampai ke rumah dia cerita dekat suami dia. Dia kata, wahai suamiku, ada cerita tentang Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Dia buat macam ni. Saya pun susah hatilah. Dia cerita kat siapa? Cerita kat Abu Ayyub. Abu Ayyub tahu tak kisah ni? Dia pun tak tahu. Abu Ayyub pun tak tahu. Nabi pun tak tahu waktu tu. Jadi, buat apa kita nak cakap benda yang kita tak tahu, nak tanya kepada orang yang tak tahu? Apa yang dijawab oleh Abu Ayyub? Simple aja. Dia jawab, wahai isteriku, agak-agaklah kalau isu yang macam ni, kamu nak buat tak untuk saya? Kamu nak buat tak? Kamu nak pergi berzina dengan orang lain, kamu nak pergi khalwat dengan orang lain, kamu nak buat tak macam tu? Dia kata, tak wahai Abu Ayyub, saya sayang dekat kamu sebagainya kan. Dia kata, kalau kamu tu yang tak ada apa-apa pun, kita ni yang tak ada apa-apa pun takkan buat macam tu. Apatahkah isteri Nabi SAW? Abnikan pula isteri Nabi SAW. Dia kadang-kadang macam itulah keadaan jawapan. Tutup dululah kan. Sebab kita tak tahu betul tak betul. Betul. Kalau benda berkaitan dengan kita, tanya kita lah. Satu hari katalah nampak Amin duk berlari tepi pantai pakai boxer je. Tu orang tengok, ya Allah ni macam saya pernah nampak. Lalu subhanallah, lalu Salih Semat ada orang nampak, dia kata, ya Allah, itu Amin tu. Dia pun ambil
gambar tengok ambil selfie bagi nampak kat belakang. Tengoklah ini Abang Agong yang duduk cakap agama tepi-tepi pantai pakai seluar boxer. Kan saya semak. Jadi dia cerita. Cuba dia pergi tanya. Dia tanya orang, Han tahu tak dia tu? Mana kita tahu, dia pun tak tahu. Dia tanya Amin. Dia, betul tak hari tu, Assalamualaikum Amin, duduk mana ni? Ada dekat tepi pantai ni. Betul lah tu, dekat tepi pantai tu. Dia buat apa ni? Duduk mandi-mandi kat tepi laut tadi ni. Saya nampak Amin duduk pakai seluar pendek berlari. Betul ke? Dia kata, saya sebenarnya tadi pergi tandas. Orang curi seluar saya. Tinggal seluar ni. Dia lari nak pergi kejam bukan, nak pergi kereta kerana sembunyi ke apa. Jadi, tabayun dulu, check dulu supaya kita tak bercakap benda yang salah. Yelah, supaya cerita tu bulat. Baik, kita berhenti seketika. Kita akan sambung dan kembali ke rancangan Borak dulu baru buka selepas ini. Siapa pengisi satu hari satu ayat? Mestilah Ya, hashtag berkahnya di sini, di situ. Jazakumullahu khair kepada seluruh rakyat Malaysia kerana terus menonton Borak dulu baru buka, dan kita kembali kali ini untuk segmen Satu Hari Satu Ayat. Ayat yang saya bakal kongsikan sangat penting untuk kita fahami kerana kita akan menginsafi betapa kerdilnya kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Apakah ayat yang saya nak kongsikan? Mari kita sama-sama renung dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Yang bermaksud Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Bagaimana kamu tergamak kufur mengingkari Allah Azza wa Jalla padahal kamu dahulunya mati, itu belum lahir. Kemudian dia menghidupkan kamu. Setelah itu dia mematikan kamu. Kemudian dia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat. Akhirnya kemudian kamu dikembalikan kepadanya untuk diberikan balasan bagi segala yang kamu kerjakan. Kata Ibn Kathir memetik Ibn Abbas, ayat ini menggambarkan kebesaran Allah Jalla wa'ala. Allah berkuasa untuk menghidupkan mana-mana yang Allah kehendakkan. Dan Allah berkuasa untuk mematikan sesiapa sahaja pada bila-bila masa sahaja. Bahkan Ibn Kathir menyebut bila mentafsirkan ayat 28 surah Al-Baqarah bahawa manusia ni sekurang-kurangnya pernah hidup 2 kali dan mati 2 kali. Hidup 2 kali iaitu kita hidup di atas dunia, dan kali kedua kita dihidupkan di hari akhirat. Mati 2 kali artinya sebelum kita lahir kita sudah mati, kita dihidupkan, dan mati seterusnya setelah kita hidup di atas dunia ini. Apakah pengajaran besar dalam ayat ini? Para penonton semua, siapa kita nak dibandingkan dengan Allah Azza wa Jalla? Siapa kita nak melarang, siapa kita nak mengingkari larangan Allah Azza wa Jalla? Siapa kita nak mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala? Ramadan adalah bulan untuk self control, untuk kita sama-sama imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Itulah erti takwa, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita menjauhi segala larangan Allah Azza wa Jalla. Itu saja untuk hari ini. Satu hari satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Siapalah saya nak membuat segmen ini? Jadi lebih baiklah Ustaz mulakan saja. Ya? Sebab saya dah cuba semalam untuk twist ke laut. Adakah berkemungkinan Wani Hasrita akan berdiri di sini? Ya, kita cabar dia. Kita akan cuba. Ya, baik, silakan. Ya. Ke ruang utama. Masya Allah. Terima kasih atas perkongsian. Ada apa-apa perlu dibetulkan? Okey. Okey ya? Tamam, insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah. Andy ada apa nak betulkan Ustaz? Tapi sebelum kita teruskan kita punya topik, kita ada soalan WhatsApp. WhatsApp? Ke WhatsApp-nya. Mari kita tengok apakah yang WhatsApp tanya. WhatsApp. Assalamualaikum semua. Bagaimana dengan wartawan jurnalis yang gemar menulis artikel dengan tajuk yang clickbait? Betul tak? Bait. Clickbait. Yang boleh menyimpang dari konteks sebenar. Okey. Soalan kedua, pada pandangan Ustaz, bagaimana atau cara terbaik untuk kita menilai sesuatu berita atau perkabaran yang datang kepada kita
dengan lebih baik dan bagaimana amalan para nabi membuat penilaian. macam Soalan jawab kedua lah ni tadi. kita dah rumuskan tadi kan. Boleh tengok RTM klik lepas ni. Yang pertama ni, Andy. Mungkin Sebab tadi kan Andy kata penonton kadang-kadang para pembaca dia baca headline je, dia tak baca kandungan. Masalahnya kadang-kadang wartawan pun satu hal. Clickbait tu pun dah misleading. Yang pertama cuba jelaskan dulu clickbait tu apa. Saya pun tak faham. macam tu yang memancing tu, joran tu. Oh, iya ke? Clickbait. Clickbait tu Abang K, dia guna ayat-ayat pendek yang sensasi, yang orang tengok je orang terus rasa nak tekan. Tapi dia tak menggambarkan maksud sebenar dan keseluruhan konten yang disampaikan. Sebab tadi soalannya kata bagaimana dengan wartawan yang gemar. Gemar ni maksudnya dia dah biasa, dia suka buat. Jadi hentikanlah benda biasa, kebiasaan yang tak baik ini perlu dihentikan. Sebab wartawan itu sendiri perlu ada kesedaran. Tapi susah juga kerana benda ni sangat subjektif. Kerana kalau dia mewakili satu organisasi swasta yang memang bertunjangkan likes, followers semua tu, jadi mahu tidak mahu dia perlu keluar dengan benda-benda yang sensasi. Tapi yang saya nak beri penekanan adalah penonton, pembaca, carilah sumber yang sahih. Yang sahih di mana? Di RTM lah. Jadi anda nak cari berita yang sahih, anda carilah berita di RTM ni. Jadi perlu ada kesedaran juga bahawa clickbait tu memang tak menggambarkan perkara sebenar. Yang muda perlu beritahu yang tua, sebab saya sendiri berpengalaman, mak saya ni sangat mudah percaya kepada benda-benda yang tersebar di WhatsApp kan. Kita pun nak ajar orang tua, nak push dia, ibu kena macam ni, dia susah nak terima. Jadi perlahan-lahan lah. Kalau kita hari ni boleh ajar seorang, yang seorang tu mungkin boleh ajar orang lagi. Tapi tadi tu tidak menghalalkan kan? Maknanya katalah tuntutan likes, tuntutan jualan apa, dia tidak menghalalkan juga kan? Maknanya Ustaz macam mana Ustaz? Matlamat tak menghalalkan cara ya. Okey, satu lagi Andy, bila wartawan dah double check, triple check, tabayun kau-kau punya, lepas tu laporkan berita, tiba-tiba ada juga yang tak sahih. Tersilap juga kan. Apa tanggungjawab wartawan ketika itu? Okey. Satu lagi yang saya belajar dalam lapangan kewartawan ni adalah report as what it is. Kalau anda tengok dalam media yang ada dekat Malaysia ni, mungkin anda tengok paper A atau TVA bawa angle macam ni. Paper B, TVB buat angle macam ni. Tapi adakah bermakna paper A dan TVA ini salah? Tidak, kerana dalam satu penceritaan itu orang boleh ambil angle yang berbeza. Misalnya lah, saya bagi satu apple, paper A mungkin nak cerita tentang khasiat Apple, tapi paper B nak bercerita tentang Apple dalam konteks teknologi Apple. Apple yang mesin Apple tu kan. So adakah salah satu daripada mereka itu salah? Tidak, tapi objektif syarikat ataupun organisasi itu yang memainkan peranan angle apa yang dia nak dibawa. Contohnya misalnya di RTM kita akan bawa dasar kerajaan. Kalau ada certain media mungkin dia suka yang lebih provokasi kerana dia mengejar like, mengejar followers untuk terus sustain dalam bisnes dia. Tapi saya rasa yang tadi itu penting tu. Dia kata maknanya tell as what you see, maknanya as what it is kan. Sebab kalau dia nampak sebuah kereta merah melanggar sebuah kereta biru, dia nak laporkan itu je lah. Dia cuma nampak ada satu kereta merah dan langgar kereta biru, itu je. Dia tak patut menyampaikan driver ni ada masalah dengan mak mertua dia. Itu semua tak betul lah. Betul. Tak boleh tambah garam, tak boleh tambah pulsa untuk mencantikkan cerita itu, tak boleh. Itu paling selamat. Sampai ke mak mertua lah. Pandai. Boleh tak kita kata yang jenis exaggeration tu termasuk dalam an-namimah? An-namimah ni dia melaporkan satu berita atau buat satu cerita, Nabi SAW gambarkan dengan tujuan untuk menyebabkan bergaduh sesama manusia. Itu an-namimah. An-namimah ni dia kalau bahasa kita ni orang kampung disebut sebagai firestone lah, firestone. Firestone batu api. Kan. Tujuan dia ialah dia buat satu cerita supaya ada orang ni dengan orang ni bergaduh. Dalam konteks kita ni sangat besar. Kalau kita cerita tentang teknologi yang kita ada dengan media massa, dengan media sosial, peluang untuk kita berlaku sebagai orang yang namimah ni sangat berat, sangat besar. Dan Nabi SAW sebut la yakhul jannah lah, tak akan masuk syurga orang yang disebut sebagai an-namimah ni. Tapi
Apa abang tadi kalau saya boleh tambah sikit sebab saya macam tak menjawab soalan abang. Tolong tadi. tambah dia. Yang abang kata kalau kita dah tabayun dalam laporan kita, tapi masih lagi sumber tu tak sahih. Sebab itulah perkara yang paling penting sekali waktu kita membuat laporan adalah pastikan ada sumber. Jangan ada kalau mungkin Wani, abang, ustaz semua boleh pernah perasan ada certain laporan berita tu dia suka memetik kata-kata contohnya menurut sumber yang boleh dipercayai dalam kementerian tersebut. Siapa entah kita pun tak tahu, tapi dia buat laporan tu entah siapa, entah sumber dia, padahal dia boleh je nak reka-reka saja. Tapi di RTM, kami tidak dididik sebegitu. Make sure betul-betul ada reference pihak berautoriti yang bercakap yang boleh kita sandarkan. Maksudnya, kalau laporan tu kemudiannya salah, yang salah orang tu lah. Sebab dia yang beri informasi tu bukan kami. Sebab kita report as what it is. What it is. Tapi tu sangat betul lah tu kan. Etika wartawan kan. Kita sampaikan. Sebab kalau tidak, akan jadi penyampaian yang salah lah. Salah. Aku rasa ringkas di atas kita punya perbincangan tabayun ni. Bukan tibayun. Kesan kepada kita menyebarkan maklumat yang salah ini sangat berat. Bukan setakat di dunia, bahkan di akhirat. Bahkan apa yang berlaku bila kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar, kesannya mungkin bukan hanya kepada kita. Bukan hanya kepada orang yang kita sampaikan berita tersebut. Orang yang menerima pun akan menerima kesan. Orang yang diambil berita daripada pun akan menerima kesan. Bahkan setiap orang yang terkena dan terkesan daripada berita tersebut akan menerima kesan daripada berita yang kita sampaikan itu. Sebab tu Allah sebut berhati-hati, takut nanti kita berlaku zalim kepada seseorang. Dan kesannya sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Kesan daripada sebab tu jaga mulut kita. Kita sekarang ni bukan mulut ni, kita jaga ni yang ni. Mulut tu lah ditransfer ke jari. Ini yang leceh ni. Baik. Jazakallah khair. Barakallahu fiikum. Terima kasih banyak. Macam tak cukup sejam kita hari ni kan. Sebab benda ni selalu jadi dalam kehidupan kita. Hari-hari kan kita tengok benda ni, kita hadap benda ni. Jadi satu ayatnya? Esoklah. Okey. Baik, siapa pemenang untuk pemanggil bertuah pada hari ini? Jeng jeng.